You on mute? Nadine, Hmm. boleh tak delete the old video yang dekat gerak budaya tu? Yes. So that Okay. dia tak redundant. Okay. So sekarang kita dah live di Facebook. Alright. Over to you, Azra. Okay, terima kasih Nadine daripada Gerak Budaya. Minta maaf kepada semua yang melihat live tadi terputus masalah teknikal. Biasalah kita semua baru memulakan perkara-perkara ini, semua benda perkara online. Jadi banyak masalah-masalah teknikal yang kita masih baru belajar. Jadi diharapkan semua yang baru melihat ataupun baru membuka boleh mulakan share sebab kita pun dah hampir 10 minit. Jadi mungkin kita akan mulakan dalam 1 minit akan datang. Jadi sesiapa yang melihat boleh terus tekan share dahulu ya. Okay, mungkin tanpa melengahkan masa, kita akan mulakan forum kita pada hari ini. Pertama sekali saya mahu mengucapkan Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang melihat. Terima kasih kepada Gerak Budaya kerana membuka platform untuk kita membincangkan satu isu yang sangat serius pada hari ini. Bagi sesiapa yang tidak mengetahui apa itu Gerak Budaya adalah sebuah kedai buku yang boleh didapati di Petaling Jaya ataupun anda boleh membeli online di gerakbudaya.com. Jadi, selepas habis forum ni, dengar dahulu. Selepas habis forum ni, kita akan memberitahu buku-buku yang berkaitan dengan isu ini yang kita akan katakan pada ini dan anda boleh terus kepada gerakbudaya.com dan beli dalam masa 2 ke 3 hari akan sampai ke rumah anda. Ya, baik. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan satu isu yang sangat penting iaitu memahami migran. Ya. Jadi, mahu tidak mahu, sejak COVID ataupun sejak pandemik COVID-19 yang berlaku ini di seluruh dunia, kita boleh lihat bagaimana kalau kelakuan para pemerintah ataupun para masyarakat terhadap para migran. Dan perkara ini tidak hanya terjadi di Malaysia, juga terjadi di banyak pelbagai negara yang lain. Bagaimana kita melayani orang-orang yang kelas di bawah, ya, bagaimana kita melayani orang-orang yang tidak sama setaraf dengan kita ini. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan bagaimana tindakan kerajaan atau keputusan mereka terhadap para migran yang sering-sering tidak dipersetujui oleh para NGO. Ya, dengan hari ini kita membawakan 3 panelis daripada 2 buah NGO yang sering-sering disebut sebagai pembela parti. Ya, kita akan membincangkan siapakah migran ini, mengapa mereka menjadi daripada pendatang izin menjadi pendatang tanpa izin dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Malaysia ini. Ya. Dan kita juga akan membicarakan adakah betul NGO adalah sebenarnya pembela parti ataupun kita hanyalah pembela kepada kemanusiaan kerana kebanyakan perkara-perkara yang berlaku ini adalah bukan kesalahan mereka ataupun masalah daripada sistem sendiri. Ya, jadi saya akan bermula dengan membawa panelis yang pertama iaitu Puan Prema. Puan Prema merupakan salah seorang pegawai daripada Tenaga Ya, Prema. Sihat Prema? Saya tak dengar. Boleh Prema, boleh you have to unmute. Ya, kena unmute dulu. Hello? Okey, mungkin Miss Prema ada tersekat sikit ke? Kalau macam tu mungkin kita boleh teruskan dengan panelis yang selepas. Okey, mungkin kita teruskan dengan panelis seterusnya dahululah. Uncle Joe. Ya, boleh saya panggil Uncle Joe ya? Boleh dah. Prema dah okey dah? Prema dah okey? Prema boleh unmute kan? Prema? Boleh dengar saya?
Ya, boleh. Okay. Okay. Alright. Okay. Saya ingin start dengan satu pantun bagi pihak migran yang saya cipta sendiri ya. Hidup tanah airku gagal, justru ku cari hidup sejati. Anggapanku ke Malaysia adalah halal, tetapi aku pula dilabelkan parti. Alright. Inilah orang kata sebab yang terpendam ya di dalam sanubari ramai imigran di Malaysia ya. Jadi bila kita lihat dari segi sejarah immigration ke Malaysia, memang dia telah bermula sejak abad ke-19 di mana itu adalah titik tolak penting dalam sejarah tanah Melayu melalui perusahaan biji timah dan getah yang membawa kepada kedatangan orang Cina dan orang India ke tanah Melayu. Immigration bermula Hello? Saya seorang tersekat atau semua orang yang tersekat ni? Semua tersekat. Semua Prema, tersekat, ya. are you here? dari abad ke-19. Jadi faktor tarikan adalah merupakan ekonomi Malaysia yang stabil. Okey, ekonomi Malaysia yang stabil, punca pendapatan. So kita boleh lihat kenapa mereka perlu migrant ke Malaysia. Jadi saya telah pecahkan kepada dua faktor, iaitu faktor tarikan dan juga faktor tolakan. Dari segi faktor tarikan, ekonomi Malaysia yang stabil, punca pendapatan yang lebih tinggi daripada negeri asal mereka, banyak peluang pekerjaan, prospek pekerjaan dan polisi pengambilan pekerjaan merupakan satu faktor tarikan kepada pekerja migran ya, migrate ataupun berhijrah ke Malaysia untuk bekerja ataupun mencari nafkah ya. Selain daripada itu, faktor tolakan daripada negara asal seperti kurang peluang pekerjaan, keadaan ekonomi yang tidak stabil ya, dan juga ketidakstabilan politik. Selain daripada itu, peperangan, bencana alam dan sebagainya merupakan satu faktor petolakan ya, faktor tolakan yang menyebabkan mereka berhijrah ke Malaysia untuk mencari nafkah, untuk bekerja ya, seperti yang tadi saya telah mendeklamasikan satu pantun ya. Mereka memang datang ke sini beranggapan mereka halal dengan datang dengan melalui ejen, diberi satu kata-kata yang manis oleh ejen ataupun rakan-rakan yang menjadi ejen untuk datang ke Malaysia. Padahal tetapi bila datang ke sini, itulah yang menyebabkan mereka menjadi tidak berdokumen. So ini adalah merupakan serba sedikit. So totally terhadap lebih kurang 6 million pekerja migran di Malaysia dan kebanyakannya adalah tidak berdokumen. Kita inilah merupakan serba sedikit ya, orang kata sejarah migration ya, daripada abad ke-19 yang telah dilanjutkan sehingga kini, di mana Malaysia memang orang kata depend ya, bergantung kepada sumber ataupun hasil tenaga mereka untuk menstabilkan ekonomi Malaysia, dan mereka terdiri daripada bekerja di pelbagai sektor. Sektor utama adalah pembinaan, construction, manufacturing ya, penggilangan, domestic worker ya, pekerja rumah tangga dan sebagainya. So pekerja migran dari segi komuniti, nationality atau kewarganegaraan yang paling tinggi adalah daripada Indonesia, negara jiran kita ya, Bangladesh ya, dan diikuti oleh negara-negara lain seperti Filipina, Cambodia, Vietnam, India dan sebagainya. So ini adalah serba sedikit ya sejarah. So dalam masa yang singkat cuma saya dapat summarizekan ataupun rumuskan bagaimana mereka datang sejak abad ke-19 dan bagaimana dia berkembang dari tahun ke tahun, di mana sekarang Malaysia bergantung kepada pekerja migran. Ya, Puan Azura, Cik Azura.
Amboi, Puan Azura saya belum kahwin Cik tak apa. Azura, sorry. Terima kasih atas penjelasan yang sangat ringkas tapi cukup padat ya, dengan memberikan tarikan ataupun faktor tolakan kenapa migran datang kepada Malaysia ini. Ya, jadi antara benda yang saya tertarik ialah apabila disebut adalah 6 juta, hampir 6 juta pekerja migran yang tidak undocumented ataupun tidak ada sebarang dokumen yang datang ke Malaysia, betul kan? Mungkin Secara keseluruhannya lebih kurang 6 juta. Ya, lebih okey. kurang 6 juta, lebih daripada 4 juta tidak berdokumen. Okey. Daripada yang tidak berdokumen ni, mungkin kita pergi kepada panelis seterusnya iaitu Uncle Joe ataupun Joseph Paul. Tapi saya lebih suka panggil Uncle Joe. Dalam NGO ni kita panggil dia Uncle lah. Ya, mungkin boleh ceritakan sikit kenapa dalam hampir 4 juta ni boleh jadi undocumented. Di manakah silapnya daripada negara yang dia pergi ataupun kepada negara yang dia datang ini, di mana silapnya dan siapakah punca-punca keadaan ni yang menjadikan dia tidak berdokumen? Ya, silakan. Ya, selamat petang saudara-saudari dan rakan-rakan seperjuangan. Petang ini saya ditugaskan oleh pihak penganjur untuk memberi sedikit penerangan tentang satu istilah yang sering kita dengar dan baca baru-baru ini. Istilah itu ialah parti, iaitu pendatang asing tanpa izin. Ya, parti ya. Dan parti ini biasanya digambarkan sebagai penjenayah, punca dan penyebar penyakit COVID, penyebab pengangguran dari kalangan rakyat Malaysia. Apalagi pula mereka juga dilihat sebagai punca masalah sosial dan juga ancaman kepada keselamatan negara dan sebagainya. Jadi oleh yang demikian adalah penting bagi kita memahami dengan lebih mendalam siapa sebenarnya merupakan parti. Saya tidak mahu memberi satu ceramah yang panjang atau akademik, hanya memberi satu atau dua kes daripada rekod-rekod tenaga nita, dan lepas itu saya serahkan kepada saudara-saudara sendiri untuk membuat rumusan ataupun kesimpulan. Ya. Dalam kes yang pertama saya nak ceritakan ialah ada tentang seorang gadis atau yang berumur lebih kurang 18 tahun. Dia asal dari kampungnya, kampung dalaman di satu provinsi di Indonesia. Dia kerja di dia punya ladang ibu bapanya, cucuk tanam dan sebagainya. Dan satu hari dia didatangi, dijemput oleh seorang kenalan dari kampungnya dan dia disuruh dijemput pergi cari kerja di Malaysia. Mula-mula dia pun segan nak pergi sebab dia tidak pernah keluar daripada kampung ni. Tapi kawan dia kata jangan bimbang, semua akan diurus, pasportnya bisa diatur dia kata. Dan lepas tu ejen itu, kawan ni sebenarnya jadi ejen, memberi beberapa juta rupiah ataupun dalam ringgit Malaysia RM1,000 sebagai pendahuluan gaji ni kepada ibu bapanya supaya mereka ini pun memberi galakan untuk anaknya pergi kerja di Malaysia. Dan dia terus datang ke Malaysia. Pasportnya diuruskan oleh ejen itu. Lepas tu bila sampai di Malaysia dia dihantar ke rumah ke majikannya. Tetapi pasportnya disimpan oleh majikan ataupun ejennya sebab dikata ini kononnya untuk membuat permit kerja dan sebagainya. Lepas beberapa bulan dia belum dapat apa-apa gaji. Bila ditanya dia kata kan kita dah bagi pendahuluan kepada ibu bapa awak. Jadi dalam 1-2 bulan yang pertama anda tidak akan dapat gaji. Tetapi keadaan ini berterusan sampai 6 bulan sampai 8 bulan masih lagi tidak ada gaji. Dia tidak ada peluang untuk kontak atau hubungi ibu bapa dia. Kerjanya pun teruk sangat. Kalau bangun pagi pukul 4 pagi, buat kerja dekat rumah, lepas tu dia kena pergi kerja di kedai majikan dia, balik pukul 6-7 malam, teruskan kerja dekat rumah, mungkin sampai dapat tidur jam 11-12 dan seterusnya.
Dia kerja macam tu hari-hari hari, tidak ada hari rehat, ya. Jadi akhirnya dia pun tidak dapat tahan dan kadang-kadang dia selalu dimarahi dan kadang-kadang dipukul juga. Dan akhirnya dia pun ambil keputusan untuk tinggalkan tempat itu dan mencari mencari lindungan atau pertolongan daripada satu NGO ataupun Tingkatan Aganita, ya. Jadi kalau dalam paspornya pun dipegang oleh majikan. Tapi dalam paspornya dia hanya ada satu visa sosial ataupun pelancong, ya. Dia datang sebagai pelancong dan itu pun sudah tamat tempohnya. Jadi kalau dilihat dari segi official rasmi, dia ini adalah seorang parti, iaitu ya seperti yang dikatakan tadi, dia adalah pendatang asing tanpa izin. Tetapi pada pendapat kita ini, saya ni, dia ni bukan parti, dia padi, iaitu dia datang dengan izin, tetapi akhirnya dijadikan parti. Ya. Kalau dia pergi lapor dekat, katakan ke Jabatan Immigration, dia terus akan ditahan sebab dia tidak ada pasportnya. Dan kalau lihat dalam rekod pun, kalau dia ada salinan pasport, kalau semak dalam rekod, didapati dia datang sebagai pelancong dan tidak berhak bekerja di sini. Jadi soalan saya nak tujukan kepada saudara-saudari ini adalah, adakah orang ini sebenarnya parti? Saya biarkan anda sendiri buat keputusan, ya. Okey, bagi satu lagi contoh kalau boleh, ya. Ni baru-baru ni saya dikunjungi oleh satu kumpulan pekerja dari pasar basah dekat kawasan Petaling Jaya. Dan mereka ini kata mereka lama kerja dekat pasar itu, dekat gerai-gerai sebagai pekerja yang sah. Tapi lepas lockdown berikutan dengan COVID, mereka kena berhenti kerja dan apabila pasar itu buka semula, mereka tidak dibenarkan kerja dekat situ sebab kata mereka ini mengikut dasar-dasar baru pekerja pasar itu. Okey, tetapi mereka ni mempunyai permit kerja yang sah dan tempohnya belum habis lagi. Dia mengikut permit kerja, mereka boleh kerja sampai bulan 3 atau 4 tahun depan. Jadi sekarang ni apa mereka kena buat? Mereka tidak dibenarkan kerja, mereka tidak memberi apa-apa bantuan. Jadi kebanyakan mereka mungkin nak cari kerja di lain tempat. Katakanlah mereka kerja di construction, tempat pembinaan ataupun dekat kilang. Dan katakan ada serbuan ataupun operasi immigration dan mereka dapat dekat situ. Kalau lihat dalam pasportnya, mereka harus kerja di pasar, tetapi mereka sekarang ni kerja dekat kilang. Dan mengikut immigration, mereka ni dianggap sebagai parti sebab dia kerja di tempat yang berlainan daripada apa yang dinyatakan dalam visa mereka ini. Okey, jadi sekarang saya pun serahkan kepada saudara sendiri, adakah mereka ni sebenarnya parti atau tidak? Okay, saya mungkin akan sambung nantilah kalau ada apa-apa soalan ataupun ada komen, ya. Okey, baik. Terima kasih Uncle Joe untuk dua kes yang diberikan tadi. Bagi sesiapa yang sedang mendengar, mungkin boleh jawab sedikit persoalan Uncle Joe tadi, adakah mereka ini parti ataupun tidak, ataupun apakah yang difahamkan oleh anda apa itu sebenarnya parti. Sebab hampir setiap orang mengatakan setiap migran yang datang kepada Malaysia ini adalah parti. Padahal tanpa kita tahu, sebelum wujudnya perkataan parti ini, kita ada wujud juga perkataan padi, iaitu pendatang asing dengan izin sebelum mereka menjadi parti. Jadi mungkin anda boleh komen ataupun tanya soalan tentang apakah pendapat anda tentang dua kes tadi. Okey, kita bergerak seterusnya kepada panelis Encik Adrian, ya. Encik Adrian, mungkin daripada cerita yang diberikan oleh Uncle Joe sebentar tadi, mungkin boleh memberitahu apakah peranan NGO apabila kes seperti ini berlaku, ya. Dan mungkin boleh ceritakan sikit kenapa kes ini boleh jadi seperti ini. Contohnya bagaimana
bagaimana pasportnya apabila dipegang oleh majikan, bagaimana immigration boleh mengatakan mereka itu padi, bagaimana immigration boleh terus tangkap mereka dan sebagainya. Mungkin boleh ceritakan sedikit apakah yang akan dilakukan NGO apabila keadaan seperti ini berlaku, ataupun bagaimana proses untuk kita menghadapi perkara-perkara ini supaya NGO itu bersih daripada nama sebagai pembela parti yang sering-sering dibawakan oleh pihak pemerintah yang kita ada sekarang ni. Silakan. Ya, selamat petang saya ucapkan kepada rakan-rakan seperjuangan. Nama saya Adrian Pereira dan saya merupakan koordinator di NGO bernama North South Initiative, atau kalau dalam bahasa Malaysia, Inisiatif Utara Selatan. Dulu Uncle Joe kata adakah ini berkait dengan North South Highway, bukan ya, tak ada kaitan. Ini NGO yang membela keadilan sosial dan juga hak asasi manusia. Pertamanya saya ingin menegaskan bahawa kami sebagai pembela hak asasi manusia dan juga keadilan sosial, kami tidak boleh dilabel sebagai pembela parti, ya. Itu adalah salah satu anggaran atau anggapan yang salah. Kerana aktivisme kami menyeluruh. Kami terutamanya waktu zaman COVID ni, kami membantu warga Malaysia, pekerja buruh yang berdokumen, yang tak berdokumen. Jadi semua kami membantu, termasuk pelarian juga, ya. Jadi kami pun hairan macam mana boleh mendapat label parti ini, ya. Mungkin salah satu punca ialah kerana ramai cyber trooper, ya, yang giat di media sosial yang sedang cuba memaparkan imej yang buruk terhadap migran, sama ada yang berdokumen atau tak berdokumen, ya. Jadi tugas NGO untuk menangani isu ini sebenarnya amat rumit, ya. Sebab proses kehidupan seorang buruh migran sangat rumit. Daripada proses penggajian atau rekrutmennya, kepada penempatan di industri-industri di Malaysia, sehingga penamatan kerjanya dan pemulangan secara selamat. Memang di setiap peringkat kehidupan seorang buruh migran di Malaysia memang penuh dengan pelbagai masalah. Dan Malaysia sebagai sebuah negara yang sudah sangat bergantung kepada buruh migran sejak 80-an, telah mengambil satu sikap yang sangat endah tak endah mengenai hak buruh migran, ya. Yang pertamanya, tidak ada polisi yang komprehensif atau menyeluruh untuk membela hak-hak mereka, dan salah satu sebabnya ialah dalam proses penggajian buruh migran memang terdapat pelbagai kementerian yang terlibat, terutamanya Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Sumber Manusia. Dan di dalam setiap kementerian ini masing-masing terdapat pelbagai jabatan-jabatan tertentu yang terlibat. Jadi semakin mendalam kita menjerumus ke dalam isu ini memang semakin rumit. Jadi tugas NGO adalah untuk memastikan keselamatan dan hak asasi buruh migran sentiasa terjamin. Tak kiralah dia ada dokumen, tak ada dokumen. Dan seperti kes tadi, contoh yang diberi oleh Uncle Joe, memang kebanyakan buruh migran, kami rasa 95% daripada yang tak berdokumen atau yang dilabel sebagai parti, begitulah ceritanya di Malaysia. Ya, dan kalau kamu lihat statistik, ya, sebenarnya pernah Perdana Menteri, ya, Tun Dr. Mahathir sebut dahulu, wujud seramai 7 bekas Perdana Menteri, ya. Wujud 7 juta migran di Malaysia, ya. Dan anggaran kami 5 juta daripada mereka, Prema kata 4 juta, mungkin di antara 4 hingga 5 juta adalah tak berdokumen. Kamu bayangkan kalau mereka ingin masuk ke dalam Malaysia secara jalan tikus seperti yang sering dikatakan, ia akan mengambil masa 20 tahun untuk
mereka masuk pada kadar 15,000 sebulan. 15,000 sebulan parti masuk mengikut jalan tikus. Itu memang gila, mustahil untuk berlaku. Jadi kita kena, Malaysia kena menanyakan diri sendiri, kenapa perkara ini masih berlaku, ya? Dan memang ada badan-badan tertentu yang cuba menangani masalah ini bersama dengan NGO. Di Malaysia ada Majlis Anti Pemerdagangan Manusia, dan walaupun mereka tidak begitu efektif, kami masih terus bekerjasama dengan mereka. Dan kerana dilabel sebagai pembela parti, ramai orang Malaysia sangka yang NGO tidak bekerja sama dengan pihak kerajaan. Ini tak benar. Memang setiap NGO yang menjadi ahli panel di sini sering mendapat peluang untuk memberi idea, memberi cadangan. Ada yang NGO yang lebih lama berjuang dalam sektor ini, jadi mereka mungkin lebih rapat. Tetapi memang sering kami diminta pendapat. Tetapi selepas memberi pendapat, tak tentu, ya, tak tentu kerajaan akan mengambil pendapat itu. Dan sebenarnya satu lagi isu yang membuatkan kerja kami sangat rumit ialah proses membawa buruh migran ke Malaysia, sama ada secara rasmi dan tak rasmi, melibatkan duit yang terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Mungkin siapa yang terlibat memang akan kaya, terlalu kaya, ya. Saya sering kata yang duit yang terlibat memang jauh lebih banyak, lebih besar daripada duit 1MDB, kerana buruh migran yang menjadi parti atau buruh migran yang menjadi mangsa pemerdagangan manusia, dia boleh dijual semula dan beberapa kali, ya, kepada ejen yang lain, kepada majikan yang lain. Jadi ini masalah ini sampai sekarang masih berterusan, ya. Dan saya harap para hadirin atau mereka yang sedang mendengar, sila klik di bawah comments section. Saya telah post laporan-laporan rasmi, ya, daripada syarikat sendiri, daripada penyiasat sendiri tentang bagaimana pelanggaran hak buruh migran yang sangat kerap berlaku di Malaysia. Jadi silakan boleh lihat bukti-bukti yang sudah didokumen, ya. Baik, terima kasih Encik Adrian. Diharapkan semua orang boleh membuka Facebook Gerak Budaya dan lihat di bahagian komen di mana Encik Adrian telah meletakkan bukti-bukti ataupun artikel yang dilakukan oleh investigator dan sebagainya. Diharapkan juga semua orang boleh membacanya dengan hati yang terbuka dan tidak memandang ia sebagai satu tuduhan, kerana kebanyakan perkara ini memang terjadi dan tidak boleh kita nafikan bahawa ia memang berlaku. Ya, seperti yang dikatakan oleh Encik Adrian tadi, sangat banyak orang yang terlibat dengan perkara-perkara ini membuat duit dengan sangat banyak, dan sebab itu sehingga kini mangsa-mangsa perdagangan ataupun mangsa migran yang menjadi parti dan sebagainya semakin tinggi setiap tahun, ya. Baik, sebelum kita bergerak jauh, ada satu soalan daripada Arul, iaitu ada tak statistik berapa banyak majikan yang telah didakwa atau dipenjarakan kerana menipu pekerja migran atau mengambil parti bekerja? Kerana kita asyik lihat hanya parti yang dituduh tetapi bukan majikan. Ya, sebenarnya soalan ini saya sudah sediakan kepada Puan Prema, ya. Saya mahu mempersoalkan di manakah, apakah sikap pada majikan pula? Sebab selalunya bila kes kita akan marah pada majikan, kita akan marah parti ini bermasalah, parti ini menyebarkan penyakit dan sebagainya, tapi kita tidak pernah mahu melihat di manakah salahnya pada majikan. Majikan yang mengambil parti, yang tidak membayar mereka, yang tidak menyediakan dokumen dan sebagainya. Apakah sikap-sikap majikan dan adakah statistik yang dikeluarkan untuk kita melihat kesalahan-kesalahan majikan ini? Ya, silakan. Tolong unmute dulu, sorry. Okay, salam. Alright, yeah,
Terima kasih Cik Azura atas persoalan tadi. Memang untuk dapatkan statistik tu memang susah. Kadang-kadang undocumented pun mereka cakap 5, 6, ada yang cakap 7. So tak ada proper statistik pasal tu. Sebelum itu saya ingin menjawab soalan Cik Azura berkenaan bagaimana pandangan majikan, perspektif majikan terhadap pekerja migran. Dia macam ni, bukan semua majikan tu tidak baik, kita tidak boleh cakap begitu, sebab bagi pendapat saya sebagai case officer di Tenaga Nita hampir 10 tahun saya pernah berdepan dengan pelbagai jenis majikan. Contohnya ada yang memang terbaik sangat, ada yang macam terlalu kejam, kan macam kejam sampai iblis. Okay, so bukan semuanya pun dilabelkan sebagai ialah yang tidak baik. Ada juga kategori majikan yang prihatin kepada pekerja mereka. Tetapi sekarang hari ini saya akan fokus kepada majikan yang tidak ataupun kurang prihatin ataupun tidak mengambil berat tentang migran, dan perspektif mereka terhadap migran adalah saya telah kategorikan kepada dua, iaitu mereka menganggap pekerja migran ini sebagai satu aset, seperti saudara perjuangan saya Encik Adrian telah mengemukakan tadi. Ialah melibatkan kos yang amat tinggi. Kita pun tahu untuk mengambil seorang pekerja migran, kita perlukan ejen akan charge sebanyak macam RM20,000, RM15,000, tidak kurang daripada RM10,000 ya. So itu adalah wang yang terlalu besar. Itu soalan lain lah di manakah pecahan kos tersebut ya. Di sini bila majikan menganggap mereka telah membayar agensi RM20,000, maka mereka menganggap pekerja migran itu seperti satu aset. Maksudnya mereka telah beli satu produk, dianggap sebagai produk, jadi mereka boleh membuat apa-apa saja. Cuti tak boleh, aku dah bayar RM20,000, minta cuti, duit gaji untuk 3 bulan ke apa, kalau kena potong tu bila disoalkan, hak dia sebagai pekerja tu memang tidak ada Orang cakap dari zaman dulu lah kan, zaman dulu sistem hamba hamba begitulah satu lagi di dalam Employment Act pun pekerja rumah tangga dianggap sebagai servant jadi anda tahu kan maksud servant tu bukan pekerja So beginilah anggapan majikan. Satu lagi mereka menganggap pekerja migran ini sebagai robot. Kan anda tahu kan robot tu dia tidak seperti mereka tidak mempunyai perasaan. Yang boleh dipukul, yang boleh dimaki, yang boleh dikutuk, yang boleh dicaci, disuruh kerja 24 jam dan 7 hari berturut-turut ada yang dijadikan sebagai hamba seks, dikerah tenaga maksimum yang mereka boleh dikerah tenaga tanpa membayar gaji. Kami di Tenaga Nita pernah dalam pengalaman kami mengendalikan kes-kes yang amat teruk lah, sampai saya boleh Hello. Okey, sebenarnya cerita Puan Prema tadi hampir membuat saya menitik air mata mendengarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh pekerja migran. Mungkin kita akan sambung nanti bila Puan Prema sudah kembali kepada ataupun keluar daripada masalah teknikal. Boleh kita pergi soalan seterusnya kepada Uncle Joe dahulu? Ya, Uncle Joe. Uncle Joe boleh unmute? Ya. Jadi Uncle Joe, daripada cerita di atas tadi, pertama sekali, apabila Encik Adrian telah mengatakan yang mereka boleh membuat duit yang sangat banyak membawa migran, selepas itu pula majikan, apabila mereka telah membayar, mereka akan buat apa sahaja terhadap para migran ini. Jadi soalan saya adalah, adakah sebenarnya ada campur tangan orang politik dalam hal ini? Yang pertama sekali, adakah ada campur tangan orang politik? Adakah orang politik mengambil keuntungan atas angin dalam perkara-perkara ini? Dan apabila
para majikan sendiri akhirnya dibongkarkan mereka telah melakukan penindasan terhadap para majikan mereka, mereka membayar setengah pihak untuk menutup kes-kes tu pula. Ya. Sebelum saya jawab ni, saya nampak Puan Prema sudah kembali ya. Tidak ke? Tidak. Okay, tak apa. Jadi saya akan cuba jawab soalan ini dengan satu lagi kes lah ya. Dan mungkin dia akan menggambarkan apa yang sering berlaku ya. Saya ambil satu kes lagi, seorang katakan panggil nama dia Syahin, dia kerja di Bangladesh, bukan dia kerja, dia berada di Bangladesh, cari kerja, susah nak cari kerja, jadi dia pergi jumpa dengan seorang ejen dan ejen janji boleh dapat kerja di Malaysia, ya. Hanya nak bayar lebih kurang ringgit Malaysia RM15,000 dan dijanji memang datang Malaysia dapat kerja yang baik. Bila dia sampai di sini, dia diberi satu permit kerja yang sah atas nama satu majikan, katakanlah majikan. Ya. Tapi satu masalah saja, iaitu dia ada permit kerja tetapi tidak ada kerja. Dia disuruh, disuruh cari kerja sendiri. Sebab yang majikan yang dinamakan dalam permitnya itu sebenarnya bukan majikan. Dia hanya ejen. Tetapi entah macam mana, dia dapat kuota atau permit untuk menggajikan katakan 200 orang pekerja. Tetapi dia tidak ada pekerjaan. Jadi macam mana pula dia pekerja ni, Syahin ni nak cari kerja. Jadi dia pergi cari kerja lain, cari tempat lain dan akhirnya semasa dia kerja, dia ditangkap oleh pihak immigration sebab dia kerja di tempat yang lain daripada tempat majikan yang dinamakan dalam permitnya. Jadi sekarang soalan yang kita mesti tanya diri sendiri ialah bagaimana ejen ini dapat permit ataupun kebenaran oleh pihak-pihak berkuasa untuk membawa masuk ataupun menggajikan begitu ramai pekerja, tapi padahalnya dia ini tidak ada apa-apa pekerjaan. Mengikut peraturan-peraturan yang ada, majikan-majikan yang sah, kalau dia minta kebenaran untuk bawa masuk pekerja asing, ada macam-macam semakan investigation yang kena dibuat, sama ada dia ada kerja, tempat kerja, ada cukup jawatan kosong dan sebagainya. Tetapi orang ini hanya ada syarikat RM2 saja, ya, $2 company, tetapi dia boleh dapat begitu banyak permit untuk membawa masuk pekerja. Jadi saya rasa ini tidak memerlukan begitu banyak kebijaksanaan untuk mendapat bahawa ada pihak-pihak lain yang tertentu yang terlibat dalam ini, yang memberi mungkin diberikan duit, ya, atau dapat keuntungan daripada arrangement seperti inilah, ya. Itu satu contoh, ya. Mungkin saya dapat satu jawapan kepada soalan tadi itu, ya. Adakah ahli-ahli politik, ahli-ahli kerajaan terlibat dalam wujudnya parti-parti, ya, dalam negara ini? Ya. Daripada jawapan Encik, daripada jawapan Uncle Joe tadi, mungkin Encik Adrian boleh memberi pendapat yang terakhir, ya. Bukan pendapat terakhir bagi soalan ni, ya. Adakah apabila kita tahu masalah daripada kita mula forum ini sehingga sekarang, adakah solusi yang terbaik daripada masalah-masalah yang kita katakan tadi adalah untuk membawa pulang semua parti? Ya, sebab sekarang ini dijadikan satu keputusan akhir yang kalau apa-apa je, bawa balik parti, pergi hantar balik negara mereka. Adakah itu adalah jalan yang terakhir ataupun ada banyak lagi jalan lain, ataupun sebenarnya adalah untuk kita memastikan di manakah kesalahan sistem tadi, siapakah yang membuat duit ataupun cari siapa yang mendapatkan keuntungan atas angin dan mendakwa mereka, ya.
Okey, kalau mengikut standard yang ditentukan oleh ILO, sesiapa yang ingin mencari pekerjaan di luar negara mereka tak harus membayar uh, recruitment fee, ya. Jadi kalau kita lihat kes-kes yang di Malaysia, contohnya seorang pekerja Bangladesh untuk datang ke Malaysia, dia bayar ringgit Malaysia 20,000, ya. Ini memang gila, luar biasa, bayar 20,000 untuk cari kerja. Sepatutnya ejen tu dia ambil duit daripada majikan dan bukan pekerja. Jadi apabila hutang kehidupannya sangat tinggi, dan selepas dia datang ke Malaysia, walau macam mana pun dia kena tekan, dia kena tindas, dia tak akan melepaskan pekerjaan itu. Dia tak akan lari daripada pekerjaan itu. Dia akan tetap bekerja kerana dia kena bayar balik hutangnya. Jadi ini dilema kebanyakan pekerja yang telah menjadi mangsa ejen-ejen dan majikan yang sering menipu mereka. Dan tugas NGO adalah untuk menyiasat bagaimana dia kena dia ditipu oleh majikan atau dia ditipu oleh ejen. Kenapa yuran penggajian dia atau recruitment fee dia terlalu tinggi, ya. Dan dalam keadaan yang sangat teruk ni, di situlah mereka akan lari daripada majikan dan menjadi parti, ya, seperti yang diceritakan tadi. Jadi untuk menghantar mereka balik, itu adalah satu ketidakadilan, ya. Dan itulah istilah parti ni sebenarnya sangat mengelirukan kerana dia tidak menjelaskan siapa sebenarnya buruh migran yang tak berdokumen itu, dan dia tak menerangkan bagaimana dia menjadi tidak berdokumen. Jadi sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, yang berperi kemanusiaan, kita harus siasat dan tak susah untuk menyiasat. Kita boleh melihat, boleh membuka rekod-rekod bagaimana dia masuk ke Malaysia, siapa yang membeli tiket kapal terbang dia, siapa yang menggaji dia untuk kali pertama ketika dia sampai di Malaysia, ejen mana yang terlibat. Sebenarnya benda ni boleh dilakukan. Cuma yang kita tak faham, kenapa benda ni tak berlaku, ya. Dan apabila sampai di mahkamah, lagilah kena tekan oleh public prosecutor, ya. Maaf dalam bahasa Melayu, pendakwa raya, ya, timbalan pendakwa raya. Mereka tidak soal siasat, asal usul seorang parti menjadi parti atau asal usul buruh migran menjadi parti. Jadi memang terdapat pelbagai masalah dari segi sistem yang kita harus bekerjasama dengan kerajaan, dengan buruh migran, masyarakat Malaysia, pekerja Malaysia untuk mengatasi masalah ini. Untuk setakat menghantar pulang mereka, maka kita tidak akan tahu siapa yang bersalah. Sindiket-sindiket mana yang mencuri duit, kita tak akan tahu. Dan ini sangat penting, terutamanya waktu COVID. Saya minta maaf untuk mengatakan Malaysia tidak akan menggaji buruh migran waktu COVID ini. Saya rasa kita harus berhati-hati, ya, kerana bukan saya nak cakap pekerja Malaysia malas atau tak akan bekerja, tetapi ada sektor-sektor ini yang sudah biasa dengan menindas pekerja dan menyuruh mereka kerja 12 jam, 16 jam, ya, sehari di bawah keadaan-keadaan yang sangat menyusahkan atau berbahaya. Jadi memang tak adil lah untuk kita suruh pekerja Malaysia menggantikan mereka, sehingga ada kawalan-kawalan ketat dan langkah-langkah oleh kerajaan untuk mengawasi pekerjaan ini. Jadi sepatutnya kita buat survey secara industri, apa supply dan demand, berapa pekerjaan yang sudi dibuat oleh pekerjaan Malaysia, berapa pekerjaan yang sudi dilakukan oleh buruh migran. Kita boleh mencari statistiknya dan kita plan bersama-sama. Untuk kata kita akan berhenti penggajian buruh migran, saya rasa dia akan melumpuhkan ekonomi. Ya. Okey. Boleh saya tanya soalan lagi satu kepada Encik Adrian, selari dengan soalan tadi? Sebab boleh, ada orang silakan. Tanya. Ya. Sebab tadi saya tanya soalan, adakah
membawa pulang parti adalah penyelesaian. Ada satu lagi yang kita selalu dengar adalah ini merupakan komen oleh Yuli, iaitu bagaimana kita mahu merespon dengan orang yang selalu mengatakan bawalah parti ni ke rumah anda, bawalah parti duduk dalam rumah kau, nak sangat bela parti. Bagaimana kita mahu merespon dengan sentimen seperti ini? Sebenarnya sentimen untuk bawa parti ke rumah, kami sebenarnya tak ada masalah, dan memang kami pernah membawa parti yang tertindas ke shelter, ke rumah sendiri ya, untuk makan, minum, ada untuk tinggal sekali ya. Kami tak ada masalah dengan soalan ini, tapi takkanlah nak bawa 5 juta parti yang menjadi mangsa pemerdagangan manusia ke rumah kami. Manalah cukup tempat ya. Sebenarnya kerajaan di bawah Majlis Anti Pemerdagangan Manusia, mereka ada shelter-shelter untuk mangsa-mangsa begini. Tenaga Nita juga ada, Good Shepherd juga ada NGO-NGO yang ada tempat shelter. Tetapi itu bukan penyelesaian masalah ya. Penyelesaian masalah ialah kita mencari sampai ke sampai dapat sindiket-sindiket yang terlibat ya. Pegawai-pegawai yang terlibat ya, ejen-ejen yang terlibat di Malaysia dan juga negara asal ya. Sebab perkara ini memang kompleks dan ramai pihak yang terlibat. Jadi kita kena bekerjasama, kita kena buka fail ya, cari. Kalau kita benar-benar percaya dalam keadilan sosial lah. Kalau Malaysia yang memang maju secara pantas di atas titik peluh dan darah buruh migran selama ini, boleh buat endah tak endah bila penganiayaan berlaku. Saya tak tahu nak cakap apa lagi lah. Ya? Boleh jawab di akhirat. Ya. Ya. Ada satu komen daripada Fatimah Absana. Mungkin Puan Prema boleh jawab ni ya. Tiada undang-undang yang khusus untuk melindungi pekerja asing. Contohnya meskipun warga asing boleh mencarut EPF, saya rasa majikan tempatan ramai yang tak ambil berat pun. Dan saya rasa juga ini saya tambahan ya. Kita juga ada masalah-masalah di mana pekerja domestik tidak ada undang-undang bagi mereka. Mungkin boleh dipanjangkan lagi. Mengapa tiada undang-undang untuk pekerja asing walaupun kita tahu yang Malaysia telah ambil pekerja asing ni sejak lama, berpuluh-puluh tahun dah kita mengambil mereka, tetapi di manakah hak mereka sebagai pekerja di negara ini? Ya. Ya, terima kasih Cik Azura. Okey, kalau nak katakan satu undang-undang yang khusus untuk imigrasi, untuk pekerja migran tu memang tak adalah. Maksudnya mereka memang yang apply untuk mereka adalah Immigration Act, ya, Passport Act dan lain-lain. Tetapi sebagai seorang pekerja di sini, bagi pendapat kami lah ya, kami tidak distinguish between ataupun tidak diskriminasikan antara pekerja yang tidak berdokumen dan ataupun yang berdokumen. As long mereka dianggap sebagai pekerja, mereka perlulah dilindungi daripada akta pekerjaan ya, dan akta yang relevan dengan akta pekerjaan. So dari segi EPF itu mestilah memang tidak ada caruman untuk mereka, tetapi dari segi SOCSO memang ada saranan daripada government juga untuk mencarumkan gaji mereka ke SOCSO. Saya beranggapan bahawa mereka walaupun mereka migran, mereka berada di satu tempat kerja, mereka dilabelkan sebagai pekerja. Seperti rakan-rakan yang tadi yang telah sebutkan tadi ya, kita dekat sini perlu tahu bagaimana mereka menjadi tidak berdokumen. Bila permit kerja mereka tidak dilanjutkan oleh majikan, mereka jadi undocumented. Itulah selepas mereka jadi undocumented, mereka dilabelkan sebagai parti. So itu adalah saya memohon seperti rakan-rakan saya yang telah memberitahu tadi. Saya memohon agar rakyat Malaysia
pengalaman saya semasa MCO ni, beribu-ribu orang tu yang datang depan untuk menolong pekerja migran. Ada juga ya. So bukan semua orang pun tidak, mungkin perspektif mereka ingat NGO ini membela pendatang tanpa izin seperti yang kawan saya cakap Adrian tadi. Ya, kita tidak menggalakkan sebarang kedatangan yang tidak sah ya. Memang perlu mengikut undang-undang yang telah disediakan oleh perundangan Malaysia. Bagi saya, main thing kita perlu fokus adalah bagaimana mereka telah menjadi ataupun dilabelkan sebagai parti ataupun telah overstay dan tidak berdokumen. Itu adalah sangat penting untuk cari root cause itu dan tidak semena-menanya melabelkan mereka sebagai parti ya. So soalan balik kepada Cik Azura tadi, setelah mereka bekerja di sini, datang sebagai seorang pekerja, walaupun dia tidak ada permit kerja ke apa, dia masih bekerja di suatu tempat, dia akan dilindungi dari segi akta pekerjaan. Dan soalan satu lagi kepada pekerja rumah tangga ya, domestic workers, memang ada ya sedikit protection ataupun dilindungi dari segi Employment Act, tetapi dia agak beza sikit sebab majikan yang mereka bekerja untuk adalah satu isolated tempat ya. Tapi bagi tenaga nitah, memang kalau gaji mereka tidak dibayar, kami akan filekan kes ya di Labour Court, so which is under the Employment Act ya. Dan juga tenaga nitah telah orang kata menuntut kerajaan ya agar mendapatkan satu separate legislation, satu perundangan khusus untuk pekerja rumah tangga di mana jenis pekerjaan mereka adalah lain ya, mereka adalah di tempat isolated ya. Kalau tempat lain, labour officers boleh pergi investigate. So itu adalah sangat penting dan kami telah hantar draft ya, draft separate legislation on domestic workers ya untuk kepada kerajaan ya, kerajaan dulu. Mungkin kerajaan ini kita akan hantar balik separate. So bagi saya memang semua akta yang sedia ni memang berkenaan pekerja tu memang mereka perlu dilindungi tanpa sebarang diskriminasi antara pekerja lokal ataupun pekerja migran. Itu saja Cik Azura daripada saya. Okey, terima kasih. Ada soalan seterusnya, mungkin kita boleh bergerak ke Uncle Joe. Soalan daripada Farah iaitu, memandangkan sudah terlalu banyak kes di mana migran diperdaya oleh ejen, kenapa kebanjiran migran masih rancak berlaku? Sejauh manakah pihak imigresen memantau perkara ini? Dan bagaimana pula dengan sistem di negara asal migran? Adakah mereka aware dengan skim-skim memperdaya seperti ini? Ya, silakan. Sebenarnya itulah satu soalan yang saya sendiri pun tanya-tanya pada diri saya sendiri. Ya, tetapi untuk menjawab soalan ini, dari segi negara asal, ada terlalu ramai orang yang memerlukan pekerjaan dan tidak ada kesempatan untuk cari kerja di negara sendiri. Dan apa yang mereka dengar ialah kes-kes daripada pekerja asing yang datang Malaysia dan dapat duit dan dapat satu pengalaman yang baik sehingga mereka balik dan dapat membeli tanah dan buat rumah dan sebagainya. Artinya bukan semua migran yang datang ke Malaysia ini ditipu dan dianiayai ya. Memang ada banyak kes success stories juga. Dan itu cerita-cerita inilah yang disebarkan. Tetapi kalau seorang itu datang ke sini, dia terpedaya, kehilangan semua, dia balik pun takkan dia pergi cerita kepada rakan-rakan dia bahawa dia telah pengalaman yang pahit dekat sini. Itu satu sebabnya. Lagipun kalau ejen-ejen pun dia pandai cakap ya, pandai memujuk dan memberi jaminan-jaminan yang kosong. Jadi bila seorang itu dalam keadaan yang begitu tertekan, dia cuba nasib lah. Dia kata mungkin kawan-kawan yang ada pengalaman yang pahit itu dia nasib yang baik, nasib yang buruk, tetapi saya rasa saya akan dapat satu pengalaman lebih baik. Jadi mereka cuba nasib datang ke sini. Tetapi di Malaysia ini, saya pun bertanya-tanya, kenapa begitu susah seperti yang dikatakan oleh saudara Adrian tadi itu, begitu susah bagi pihak-pihak berkenaan untuk mencari root cause ya, punca asas untuk masalah macam ini.
tidak begitu susah. Tetapi ini mungkin bagi saya ini menunjukkan ketidakadaan political will untuk mengatasi masalah ini. Sebab orang yang terlibat ini mungkin ada banyak pengalaman, banyak pengaruh, dan juga duit yang terlibat ini adalah terlalu tinggi. Jadi takkan mereka ini memecah dia punya perionasi sendiri. Ya. Jadi itulah dua sebabnya. Di sini saya rasa tidak ada usaha yang sebenar-benar untuk mengatasi masalah ini. Yang terlihat adalah usaha untuk memangsakan mangsa penindasan, penipuan. Ya. Dan inilah satu perkara kita harap kita boleh bekerjasama dengan pihak-pihak berkuasa untuk mengatasi. Sebab kita pun ada banyak pengalaman, pengetahuan, dan kita boleh bekerjasama untuk sekaligus membenteras masalah yang tidak boleh diterima lagi dalam zaman moden ini. Itu saja, Puan Azura. Ya, terima kasih. Apa yang dikatakan oleh Uncle Joe tadi buat saya teringat dengan satu kata-kata di mana di Malaysia ini kita sering mengangkat keadilan jenayah. Contohnya kalau orang tu buat jenayah, kita terus nak bawa dia pergi mahkamah, kenakan hukuman dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah ada keadilan di mana kita mempersoalkan kenapa dia melakukan jenayah ataupun betul ke dia melakukan ataupun adalah masalah sistem itu sendiri. Ya, memang kalau daripada isu migran ni memang jelas di mana sering-sering pihak pemerintah suka untuk menangkap ataupun mengambil tindakan, tetapi untuk mencari root cause ataupun punca-punca akar permasalahan ini jarang untuk mereka lihat dengan lebih teliti. Ya. Okey, kita bergerak ke soalan seterusnya. Mungkin Encik Adrian boleh jawab soalan ini. Oleh Lai Wan Teng, iaitu boleh saya dapatkan kepastian daripada panelis bahawa sistem outsourcing tenaga kerja asing telah dihapuskan tahun lepas atau sistem outsourcing ini masih digunakan sehingga sekarang? Ya. Saya pun tidak pasti apa itu sistem ini, mungkin boleh jelaskan? Ataupun kalau Encik Adrian tidak boleh jawab, mungkin panelis-panelis lain pun boleh jawab sekali. Itu soalan yang penting. Kalau mengikut dasar-dasar penggajian buruh migran, memang secara rasmi syarikat-syarikat outsourcing sudah diberhentikan sistem permit mereka. Tetapi apa yang berlaku, syarikat-syarikat ini telah melabelkan diri mereka sebagai syarikat syarikat management, dan mereka meneruskan kerja-kerja untuk mengurus buruh migran di dalam syarikat-syarikat lain. Jadi walaupun di atas permit memang ditulis nama syarikat yang buruh migran tu bekerja, tetapi kerja-kerja penggajian, kerja-kerja hostel dan tugas-tugas lain, aspek-aspek lain di manage lah, diuruskan oleh syarikat-syarikat sebegini. Jadi mungkin inilah salah satu di mana ada salah satu masalah di dalam dasar-dasar yang harus kita perbaiki secepat mungkin. Kalau tidak, masalah-masalah buruh migran akan teruskannya. Mungkin Uncle Joe atau Prema boleh tambah sedikit tentang persoalan outsourcing dan kenapa ia sangat problematik. Saya tambah sedikit, mungkin Puan Prema boleh tambah lagi. Sistem outsourcing ini ialah satu keadaan di mana satu syarikat itu membekalkan pekerja kepada seorang majikan lain, tapi semua pengurusan human resource itu diuruskan oleh outsourcing company itu, ya. Dan ini adalah satu sistem yang tidak dibenarkan lagi secara rasmi. Tapi saya dengar ada juga beberapa kes di mana mereka ini diberi kebenaran khas. Ini pun adalah satu gejala dalam sistem pemerintahan di Malaysia ini.
Jadi keadaan seperti ini memang kita tidak menggalakkan, sebab selalunya bila seorang pekerja itu seorang kerja katakan dia dalam permit tu dia kerja dalam company ABC, tetapi dia semua dia punya hal-hal pekerjaan macam hostel, gaji, insurans, semuanya diuruskan oleh outsourcing company itu. Dan selalunya bila sesuatu berlaku kepada pekerja itu, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk, tidak ada orang yang pihak yang ambil tanggungjawab, ya. Dan company tempat di mana dia kerja, pengurusan tempat di mana dia kerja, dia kata dia ni bukan pekerja saya, walaupun pekerja saya, tetapi semua hal ehwal dia diuruskan oleh outsourcing company. Dan outsourcing company kata benda ini berlaku di tempat kerja dia, dan dia cuba tolak masalah itu kepada majikan itu. Jadi ini adalah satu sistem yang secara rasmi tidak dibenarkan. Mungkin saya kurang pasti dalam keadaan dalam sektor pembinaan, mungkin dia masih lagi dibenarkan, tapi saya kurang pasti. Tapi di lain-lain tempat dia tidak dibenarkan. Sekian saja. Okay, mungkin saya boleh bertambah sikit. Outsourcing Prema, tak dengar lah. kalau bagi pendapat saya, outsourcing dari segi outsourcing dari segi memberi kerja ataupun boleh dengar? Ya, boleh. Okey, bagi saya rasa outsourcing ni walaupun di tempat kerja memang tidak seharusnya mengambil tempat lah. Tapi daripada pengalaman kami mengendalikan kes masih wujud lagi ya, seperti security di mana dia di outsource, service sector. Kalau orang pekerja migran bekerja di perhotelan, di outsource lagi. Masih lagi kami terima di mana seperti mana rakan perjuangan saya telah berkongsi dalam permit kerja mereka company satu nama, tapi mereka bekerja di tempat lain. Tapi siapa yang jadi mangsa? Bila mereka kerja di tempat yang lain daripada yang sepatutnya kerja, mereka yang ditangkap, bukan majikan ataupun outsource company. Dan saya berpendapat juga outsource kepada pengambilan pekerja yang di-outsource kepada ejen juga harus dihapuskan. Kita tidak perlu mengadakan satu sistem ejen. Ini yang menjadi satu orang kata culprit di mana orang tengah ya make profit ya, mendapat untung yang berlebihan. Jadi outsource, kita tidak perlu outsource kepada satu ejen untuk mengambil pekerja. So ini these two things is very important. Bagi saya outsource itulah seperti yang Cik Jo cakap tadi, kalau kemalangan berlaku daripada pengalaman kami di construction site pembinaan, kita tanya yang ini dia akan pass, oh no I'm not here. So biasanya kita akan pergi kepada main construction lah. Jadi soalan daripada pendengar kita sama ada masih mengambil tempat di kalangan pekerja migran ataupun di syarikat-syarikat Malaysia, memang masih ada lagi ya. Memang masih wujud lagi sistem outsourcing ini. Itu je Puan Cik Ezra. Ya. Mungkin boleh tambah sedikit juga, Puan Prema boleh tambah sedikit. Bagaimana ini adalah soalan ya daripada Alan Tong. Macam mana nak jawab orang yang kata Malaysia perlu mengurangkan pekerjaan migran untuk memberi lebih peluang pekerjaan kepada warga negara. Dan ini pun salah satu sentimen ya, di mana migran mengambil kerja-kerja orang lokal. Mungkin boleh menjawab kepada sentimen ini ya. Okey, Cik Azura, itu ada satu soalan yang sangat baik. Sebagai warga negara Malaysia, memang benar peluang pekerjaan perlu diberikan kepada rakyat Malaysia. Kita tidak menafikan itu ataupun kita tidak cakap pekerja lokal tidak boleh bekerja ke ataupun bagi apa-apa pendapat. So di sini memang perlu beri orang kata lebih peluang kepada lokal. Tapi soalan saya di sini kerja-kerja seperti 3D, dangerous, difficult yang itu siapa yang boleh buat? Contohnya pekerja migran yang mengangkut sampah kita hari-hari yang mengangkut sampah kita
yang bekerja di matahari yang terik panas di pembinaan, seperti kerja-kerja begini, kerja-kerja begini, siapa yang akan buat? Kalau negara Malaysia, kalau rakyat Malaysia atau pekerja Malaysia boleh mengambil kerja-kerja begini dan boleh memberi satu kepastian kepada semua orang bahawasanya negara Malaysia tidak bergantung kepada mana-mana pekerja migran, itu kami cukup orang kata it's happy thing lah to hear kan. Tapi bagi pendapat saya, sudahkah kita berada di fasa tersebut dengan mengatakan bahawa kita tidak lagi bergantung kepada pekerja migran? Itu persoalan saya di sini. Saya tolak balik soalan ini kepada pendengar. Adakah kita sudah berada dalam fasa itu yang kita tidak bergantung kepada pekerja migran? Ya, tapi kita memang bersetuju dengan pendapat pendengar. Ya, lebih peluang pekerjaan perlu diberikan. Saya rasa migran tidak hadir ke negara Malaysia untuk mengambil hak daripada pekerja tempatan. Tidak. Mereka cuma nak mencari nafkah. Satu, saya ingin menyatakan sedikitlah di sini ya para pendengar. Bila anda dengar cerita-cerita bagaimana mereka datang ke negara Malaysia untuk mencari nafkah, memang sangat sayu ya. Mereka menjual tanah ya, mereka menjual rumah sebab kadar recruitment fees tu sangat tinggi ya. Mereka dikenakan bayaran sana sini ya. Dan mereka yang pekerja migran yang kerja di sini kadang-kadang hanya makan satu hari saja sekali ya. So memang mereka mengharungi ya segala cabaran di sini. Tapi bila kita tengok penglibatan mereka telah memberi satu sumbangan kepada ekonomi. Ya, satu sumbangan kepada ekonomi. Bangunan yang cantik-cantik yang kita minat ya di KL semua tu, cuba kita tengok siapa yang membuatnya ya. So bagi saya kita janganlah menganggap mereka sebagai orang yang datang mengambil orang kata peluang pekerjaan di negara Malaysia ya. Tidak. Kita yang memberi peluang. Malaysia's announcing kita ada opportunity, so kita yang mengambil mereka. Tapi dengan cara mana, itu adalah satu persoalan daripada saya. Itu je Cik Zura. Baik, terima kasih. Soalan seterusnya mungkin Uncle Jo boleh jawab oleh Farah Syuhada Madisa. Apakah tindakan undang-undang yang dikenakan ke atas ejen yang haram atau yang menyalahgunakan menganiaya migran in the past in Malaysia, pernahkah terjadi tindakan undang-undang yang keras diambil ke atas ejen-ejen ini? Ya. Jadi soalan ni mungkin senang. Saya rasa soalan ni lebih kurang dengan soalan pertama tadi, di mana yang pertama tadi mempersoalkan ada tak statistik terhadap majikan yang membuat salah. Kali ini pula adakah statistik ataupun undang-undang dikenakan terhadap ejen itu ya? Dari segi undang-undang memang ada undang-undang untuk mendenda ataupun menghukum ejen-ejen dan majikan-majikan yang kurang baiklah ya. Tetapi dari apa yang terlihat atau kita dengar, jarang kita dengar ejen-ejen yang ditangkap, yang dihukum. Dan majikan-majikan pun kadang-kadang ada, tetapi mungkin dia didenda. Bagi seorang majikan, katakan seorang majikan yang telah menipu 100 orang, tak bayar gaji 6 bulan, kalau dia didenda 10,000, itu tidak jadi masalah bagi dia. Jadi itu pun jarang berlaku ya. Yang kita sering dengar ialah yang ditangkap, yang diburu ialah parti. Seolah-olah parti ini ataupun bukan parti, pekerja asing ini yang menjadi punca masalah ini. Ya. Jadi jawapan ringkasnya jarang ya ada majikan atau ejen-ejen yang dihukum. Satu lagi, dalam banyak kes ya saya dapati ada pekerja asing yang ditipu oleh ejen. Dia datang, dia buat laporan kepada polisi atau pihak polis. Dan hampir dalam semua kes tu pekerja asing disuruh buat ambil kes sivil sebab dia kata ini bukan ada kaitan dengan polis sebab ini masalah anda sendiri. Kalau anda ditipu, itu adalah satu cheating case, satu kes penipuan dan tidak
kalau kita laporkan kepada pihak immigration, dia pun kata ini bukan kidnap case. Ini adalah satu masalah antara pekerja asing dengan ejen dia. Tetapi cuba fikir, mana orang pekerja asing, dia pun dah duitnya sampai 7,000 atau 8,000 dah hilang. Di mana dia nak cari peguam untuk ambil kes civil terhadap ejen yang tipu dia. Padahal tetapi kita tahu ejen-ejen ni yang mewujudkan ramai lagi pekerja asing tanpa permit yang sah. Tetapi malangnya pihak-pihak yang berkenaan nampak segan untuk mengambil tindakan terhadap ejen-ejen ini. Dan saya boleh katakan ejen ini adalah satu penyebab utama adanya begitu ramai parti di dalam negara kita ini. Sekian, Cik Azura. Okey. Cik Zul, boleh saya tambah sedikit Ya. di sana? Silakan. Okey, betul lah apa yang rakan kita Encik Joseph cakap tadi tu. Di sini ialah ejen sistem satu lagi. Memang kes untuk yang didakwa tu memang kurang sebab dia bukan labor case. So kalau you nak file kena under they will say commercial lah kan. Satu lagi yang kita punya pengalaman juga, kadang-kadang kedutaan pun you pergi macam Filipina dia akan berhubung dengan pekerja, ejen dan juga majikan. 3 orang So kebiasaannya dia diselesaikan melalui satu negosiasi negotiation dengan majikan, which is shouldn't be lah shouldn't be. Dan bagi saya di sini apa yang saya ingin menekankan adalah penglibatan kedutaan di negara Malaysia ni daripada negara-negara asal yang menghantar pekerja mereka ke sini adalah sangat penting penglibatan mereka. Itu sebab mereka adalah rakyat negeri mereka, negara mereka. Jadi mereka tidak boleh basuh tangan sebegitu saja. Sebab kadang-kadang kita mengalami beberapa kes yang kena tipu. Contohnya dia bayar ejen tapi dia tak ada orang kata bukti pembayaran. Jadi dia memang macam itulah. Bayangkan dia kumpul duit tu RM5 setiap hari Mungkin untuk kita tu RM5 je, tapi lama-lama tu dia kumpul RM5,000 dia bagi ejen macam tu, tak ada bukti pembayaran. Mereka tak ada pembelaan. Bila pergi ke kedutaan pun, kedutaan wash hand, dia kata tak ada proof. So I think penglibatan kedutaan di sini adalah sangat-sangat penting juga for us to take note on that lah. Thanks. Okey, baik. Terima kasih. Mungkin saya ada soalan, saya akan ambil 2 soalan sebab kita pun dah nak hampir habis masa. Jadi soalan kita seterusnya adalah bagaimana pula dengan pekerja expat? Saya rasa mereka lebih banyak mengambil pekerjaan dari lokal. Bukan itu sahaja, tapi gaji beribu. Kalau jalan-jalan di KL penuh dengan pekerja migran gaji beribu ini. Ya, mungkin Adrian boleh tolong jawabkan kepada soalan ini. So ini adalah satu perbezaan lah di antara buruh migran pemegang pas lawatan kerja sementara dengan pekerja asing yang dianggap sebagai expat lah. Jadi expat ni selalunya peringkat gaji mereka lebih tinggi dan undang-undang untuk mereka pun beza. Contohnya mereka boleh membawa keluarga, kebanyakan mereka daripada taraf manajemen dan ke atas. Jadi memang ada dari segi undang-undang mereka dalam kategori berbeza Tetapi kalau kamu lihat dari segi dasar, sebenarnya sebelum pengajian buruh migran berlaku, majikan harus membuktikan bahawa peluang-peluang telah diberi kepada pekerja Malaysia dahulu, warga Malaysia untuk cuba mendapat peluang itu. Tetapi apa yang berlaku, kami memang tidak tahulah dari segi apa yang berlaku di dalam Kementerian Sumber Manusia. Kami tidak tahu apa proses-proses di dalam Kementerian Home Affairs, Kementerian Dalam Negeri yang menguruskan proses ini. Jadi memang susah untuk menjawab.
tetapi bagi saya, kesimpulan saya ialah dalam globalisasi ni, dunia globalisasi, memang kita we are competing for work lah. Kita competing for work. Ya. Di Malaysia, di luar Malaysia sendiri mungkin ada 1 juta lebih, ya, 1.5 juta pekerja Malaysia di luar. Ya. Kamu bayangkan kalau di negara-negara lain mereka kata, kenapa orang Malaysia curi pekerjaan kami? Hantar balik, tangkap. Memang ada yang dokumen, ada yang tak dokumen, tapi pernah tak kita baca dalam sendiri menteri-menteri cuba menyelesaikan masalah parti Malaysia di luar? Tak pernah, saya sendiri tak pernah dengar, dan saya rimas. Siapa yang sedang menolong mereka di luar, kita tidak tahu. Ya. Dan kita harus, yang dasarnya kita harus membantu semualah, ya, tak kiralah dokumen tak dokumen. Tetapi dalam alam globalisasi ni, kita memang bersainglah secara semua orang, ya. Dan mungkin pendapat saya sedikit berbeza dengan pendapat kakak Prema tadi, sedikit, ya, tak beza sangat. Jadi sebenarnya ketika buruh migran melakukan pekerjaan 3D, ya, sepatutnya rakyat Malaysia diberi peluang untuk membuat kerja-kerja yang mungkin lebih managerial atau lebih saintifik. Sepatutnya. Jadi dari segi pendidikan mereka harus mantap, dari segi skill mereka harus mantap, dan pekerjaan benda-benda ni harus dilakukan oleh bantuan-bantuan ini harus diberi oleh kerajaan. Tetapi dia tak berlaku. Jadi sekarang seolah-olah kita Malaysia dengan buruh migran bersaing. Sebenarnya tak berlaku benda ni. Salah satu contoh kamu lihat di Singapura, ya. Sejak zaman 80-an, pekerja Singapura, warga Singapura sudah naik dari segi nilai untuk membuat kerja-kerja dalam bidang-bidang lain. Dan memang kerja-kerja 3D diberi peluang untuk buruh migran. Tetapi dengan teknologi kerja 3D itu tak adalah kerja gila, susah dan berbahaya macam di Malaysia. Tak. Kerja 3D itu walaupun susah, dengan teknologi harus lebih selamat, lebih ringan. Ya. Tetapi di Malaysia benda ni tak berlaku. Bayangkan. Sepatutnya kita sudah naik dalam value chain, tapi tak berlaku lah. Jadi sedih, ya, saya pun sedih. Okey, baik. Sebelum kita berakhir, banyak sebenarnya daripada perbincangan 1.5 jam ni sahaja, saya rasa banyak sangat informasi kita boleh dapat, dan mana tahu kalau ada para pendengar yang mau menulis tentang perkara-perkara ini, daripada informasi ni boleh menulis dan mungkin boleh hantar kepada Gerak Budaya sendiri. Saya percaya Gerak Budaya akan terima penulisan-penulisan anda, sebab saya rasa informasi ni sangat penting supaya kita tidak berakhir di dalam perbincangan ini, ya. Mungkin soalan terakhir saya, mungkin kembali kepada Puan Prema. Daripada Yuli, adakah usaha kerajaan PH memuaskan dalam menangani isu ini? Jika ya, kenapa? Ataupun jika tidak juga, kenapa? Soalan ni bagus, ya, sebab mahu tidak mahu kita memang ada satu perubahan kerajaan dan setelah 60 tahun, dan kita semua mengharapkan dalam perubahan kerajaan ini untuk macam-macam berlaku, macam-macam perubahan reformasi berlaku. Tetapi kalau bagi saya akan jawab tidak. Mungkin bagi NGO, orang-orang yang bekerja dengan NGO, bagaimana? Adakah memuaskan ataupun tidak? Ya. Maksudnya masa jajahan PH lah. Ya, betul. Jajahan, ya, jajah. Sangat susah soalan. Okey, bagi saya hal-hal politik ni kami tidak nampak lah, sebab walaupun kami sendiri telah menghantar itu draft, ya, draft for separate legislation for domestic worker, kami tidak dapat sebarang respon daripada Kementerian Sumber Manusia. Tapi tidak dapat dinafikan juga ada ya sedikit, ya, ataupun ada juga pendekatan yang diambil oleh contohnya ahli-ahli parlimen, beberapa orang ahli-ahli parlimen yang keen to orang kata
apa kata orang kata yang mengambil berat tentang migran dan pernah mengajukan ya soalan-soalan di parlimen ya. So memang ada serba sedikit pendekatan itu. Satu lagi contoh semasa zaman politik ya PH, ada satu kes ya 2 tahun sebelum ini, Adelina, mungkin anda tahu ya Adelina, yang kes itu memang orang kata difailkan kepada tenaga nita oleh seorang adun di sana juga, adun PH yang masih juga menolong. Ya, so terdapat lebih lah pada masa PH tu memang ada beberapa orang politik ya yang bukan semua sebab mungkin jawapan dia adalah pekerja migran bukan pengundi ya, bukan pengundi. Ya, itu soalan kejawapan saya direct lah, bukan pengundi. Kalau Cik Azura suruh saya compare kepada ialah government yang baru ni, saya tidak dapat sebab government baru berubah dari masa MCO ini. Dan keadaan dia saya boleh katakan ialah lebih banyak raid sekarang ya, lebih banyak raid berlaku di sini sekarang dan juga ada beberapa polisi, kami tidak tahu adakah maklumat itu adakah sah ataupun tidak, di mana orang-orang pekerja migran, pelarian tidak dibenarkan tinggal ya, tidak dibenarkan menyewa rumah dan sebagainya, tidak dibenarkan bekerja. Contohnya yang pekerja di Old Town pun kan, pasar-pasar borong itu tidak dibenarkan. Jadi saya tidak dapatlah yang cakap yang ini baik ke, yang itu baik ke, yang mana bagus. Tapi cuma sekarang pada masa kini, dewasa ini, keadaan pekerja migran memang dalam orang kata atas juri ya. Bila-bila pun boleh mendapat padah. Itu saja yang saya nak komenkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih semua panelis. Mungkin saya berikan 1 minit kepada semua panelis kalau ada apa-apa nak penutup. Kalau ada apa-apa, mungkin Uncle Joe ataupun Encik Adrian. Kalau tak ada, saya boleh. Ya, ada. Boleh. Okay, So, baik, sebenarnya di waktu Pakatan Harapan, satu laporan telah dikeluarkan hasil kajian Independent Committee on Foreign Workers Management. Dan sampai hari ini laporan itu dijadikan rahsia kerajaan dan kami pun tak faham apa sebenarnya yang ingin disembunyikan. Kalau kita benar-benar ingin berjuang di atas dasar keadilan untuk semua pekerja, kita harus menjadikan laporan itu terbuka supaya kita boleh melihat cadangan-cadangan di dalamnya. Dan akhirnya saya ingin mengucapkan kepada semua warga Malaysia, janganlah salah sangka yang buruh migran tu ingin mencuri pekerjaan kamu. Ya, bukan mereka, bukan buruh migran atau pelarian yang menentukan gaji minima kita 1,100 atau 1,200 ya, bukan buruh migran yang tentukan. Majikan yang tentukan, kerajaan Malaysia yang tentukan. Jadi kita kalau nak marah, jangan marah mereka. Dan jangan lupa kita sendiri sebagai warga Malaysia, kita ada sejarah yang sangat kaya dari segi sejarah migrasi ya. Mungkin ayah nenek kita atau nenek moyang kita datang dari negara-negara lain. Tapi janganlah panggil kita pendatang, kita pun warga Malaysia ya. Dan buruh migran kita harus celebrate the diversity. Jangan asyik anggapnya sebagai perkara yang negatif. Ya, sekian, terima kasih. Okey, mungkin saya boleh sambung sedikit ya Cik Zura. Bagi saya rasa very simple. Anggaplah mereka sebagai manusia biasa yang mempunyai perasaan seperti anda, seperti kita ya. Bila kita menganggap mereka sebagai seorang manusia, mereka bukan datang di sini untuk mencuri hak kita ataupun merampas hak kita, manakala mereka juga turut menyumbang kepada ekonomi negara ya. Ekonomi negara, justru saya berharap kita sebagai seorang Malaysia yang dianggap sebagai sebuah negara yang penuh dengan nilai-nilai murni, haruslah kita implementasikan kepada pekerja migran. So very humble request, tolonglah anggap mereka sebagai manusia. Thank you. Baik. Ya, dan biar sambung sedikit, seperti yang dikatakan oleh Kak Prima tadi itu, memang
anggaplah pekerja asing ini sebagai manusia. Dia datang sini untuk kerja, untuk cari nafkah, dan mereka ini sebenarnya adalah rakan untuk membangun negara kita, partners in our development. Ya, jangan sentiasa nak salah-salahkan mereka ini, ya. Dan saya juga mintalah buat satu permohonan kepada pihak-pihak berkenaan supaya kita bersama-sama mencari punca masalah yang selalu kita dapati dengan apa yang dipanggil parti itu, ya. Sebab kita boleh bersama-sama menghapuskan penindasan dan penipuan kepada pekerja-pekerja asing. Sekian saja. Terima kasih. Okey, baik. Sebelum saya berakhir, saya mau mempromosikan sebuah buku, dua buku daripada Gerak Budaya, iaitu Voices of the Temporary dengan Voices of the Displaced. Kedua-dua buku ini sebelum ini berharga RM50, tetapi kerana promotion, buku Politics of the Temporary ini hanya RM15 dan buku kedua hanya RM12, di mana anda boleh dapatkan kedua-dua ini sekarang ini daripada RM50 kepada RM27 saja. Cara untuk membeli, anda boleh pergi ke website gerakbudaya.com, cari buku ini dan tekan klik dan bayar secara online, ataupun boleh pergi kepada kedai buku mereka sendiri di Petaling Jaya. Ya. Baik, sebelum kita berakhir, saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua panelis kita pada hari ini. Terima kasih atas informasi dan pencerahan yang sangat padat dan cukup untuk kita semua memahami migran itu sendiri. Diharapkan semua pendengar dapat mengambil iktibar ataupun mengambil pengetahuan yang diberikan dan menyampaikan kepada orang-orang ramai supaya salah faham ataupun sentimen-sentimen emosi ini tidak berterusan. Dan seperti kata ahli panelis, kita seharusnya melayani mereka seperti manusia dan menerima kepelbagaian ini. Maka saya berakhirkan forum kita pada hari ini dengan sekian. Terima kasih. Bye. Bye panelis. Yeah.